Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Linnabil Karim Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina habibina al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida wa ba'. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil aziz ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Sadaqallahul Azim. Suratul Hasyr pada ayat yang ke-18. Semati Tuan Imam, Tuan Bilal dan sah-sah kepimpinan dan pentadbiran Masjid Al-Irsyad. Terlupa juga pada tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah yang dikasihi Allah sekalian. Alhamdulillah, syukurillah, syukur banyak-banyak kepada Allah Subhanahu wa taala di atas ruang dan peluang yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita pada pagi ini. Dapat kita bertemu dalam solat kuliah subuh. Mudah-mudahan pertemuan pada pagi ini mendatangkan rahmat dan kasih sayang Allah, dan bersurainya nanti mendatangkan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Apa khabar semua? Alhamdulillah, mudah-mudahan sihat walafiat, kekal dalam ketaatan kepada Allah SWT, dan bahagia di sisi Allah di dalam penjagaannya selalu, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi Allah sekalian, alhamdulillah, syukurillah, syukur banyak-banyak kepada Allah SWT. Tahun ni Allah SWT izinkan kita untuk hadir ke masjid, izinkan kita untuk masuk ke dalam bulan Ramadan Al-Mubarak, dan Allah izin kita boleh memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala, terutamanya kepada golongan-golongan lelaki. Alhamdulillah, sampai habis Allah izinkan kita, mudah-mudahan sedemikian. Adapun orang perempuan di negeri Selangor, dia setakat baru-baru ni saja tuan-tuan, tapi hari ini dah tak boleh main masjid dalam keadaan sedih mereka. Tahun lepas kalau kita fikir-fikir balik apa yang berlaku kepada kita, iaitu kita yang golongan lelaki, kaum suami ni pakat berada di rumah masing-masing, dalam keadaan kita duduk di rumah, kita jadi tok imam di rumah kita masing-masing. Sampai kita jadi apa? Sewaktu kita mengangkat takbir di dalam solat berjamaah bersama dengan isteri, isteri pun boleh kenal dah, kata kita ni nak baca surah apa selepas baca surah Fatihah. Itu tahun lepas. Tetapi tahun ni alhamdulillah Allah izin kita main masjid, dan kita lari awal daripada rumah kita untuk main ke masjid. Sebab apa? Sebab peluang dan ruang itu dah diberikan kepada kita untuk kita hadir ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Semua ni kita kena muhasabah dan kita kena fikirkan balik. Setelah Allah izinkan kita main ke masjid, apa yang perlu kita lambangkan kepada Allah Subhanahu wa taala? Apa yang perlu kita terjemahkan kepada Allah sebagai manusia yang bersyukur di atas peluang Ramadan yang Allah kurniakan kepada kita pada tahun ni? Kalau kita jadi manusia di dalam bulan Ramadan ni, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Nabi kata apa? Nabi kata sesiapa yang bangun ataupun sesiapa yang menghidupkan Ramadan ini dengan apa? Dengan penuh keimanan dan dengan penuh keinsafan, dengan penuh muhasabah di dalam bulan Ramadan ni, niscaya mereka ini akan diampunkan dosa-dosa mereka yang lalu.
Ini hadis Nabi SAW yang suruh kita jadi manusia yang penuh yakin dan penuh keimanan dan penuh penghisaban ataupun muhasabah kita dalam bulan Ramadan ni. Tuan-tuan, ayah-ayah, abang-abang yang dikasihi Allah sekalian, bila kita duduk dalam bulan Ramadan ni, ayat yang saya bacakan tadi, Allah kata apa? Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan pandang-pandanglah apa yang kamu akan bawa keesokan hari, iaitu setelah kamu nak bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Nak bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala ni, apa yang kita nak bawa bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Fikir-fikirkan. Ayat tu suruh kita fikir betul-betul. Dan ayat tu juga Allah sulam sekali lagi suruh kita menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah. Takwa sungguh-sungguh. Bahkan Allah sebut innallaha khabirum bima ta'malun. Allah kata, aku ni maha mengetahui apa yang kamu kerjakan di dunia ni. Semua di dalam ilmu aku. Apa kata makhluk? Yang semua makhluk buat di dunia ni, tak kira siapa, sama ada dia manusia, sama ada dia binatang, sama ada dia haiwan, sama ada dia pokok, sama ada dia buah-buahan, semuanya di dalam pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tuan-tuan baca dalam ayat yang lain, Allah sebut pokok yang jatuhkan buah daripada pokok tersebut, bila jatuh ke bumi Allah Subhanahu Wa Taala, Allah maha mengetahui waktu bila pun pokok tu turun buah daripada pokok tersebut. Pokok apa tuan-tuan? Harum manis, tuan-tuan. Contoh, jatuh di negeri Perlis pukul berapa pun tuan-tuan, semua di dalam pemeliharaannya, di dalam pengetahuan dia. Apatah lagi perbuatan manusia yang kita hidup di dunia ni, yang kita duk buat. Sama ada kita buat apa pun di dunia ni secara bersendirian, sunyi-sunyian, terang-terangan, secara jelas pun sekali, semuanya di dalam pemeliharaan Allah dan di dalam pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan perempuan, tuan-tuan yang dikasihi Allah sekalian, dan ramai perempuan juga tuan-tuan. Tuan-tuan, bila kita sebut berkenaan dengan takwa ni, sedar ataupun kita tak sedar, sepanjang Ramadan yang sedang kita lalui ini, semuanya Allah Subhanahu Wa Taala sudah selit di dalam kehidupan ataupun sistem pentarbihan Allah, sistem didikan Allah, ataupun kita boleh kata silibus Allah punya nak didik kita dalam bulan Ramadan ni. Allah nak didik apa kepada kita? Allah bagi Ramadan kepada kita tahun ni aku bagi ke hampa semua, aku nak didik hampa ni. Supaya apa? Supaya kamu jadi manusia yang bertakwa. Allah sedang didik kita dalam bulan Ramadan ni. Allah didik kita bagi jadi manusia yang reti takut kepada Allah. Dalam bulan Ramadan ni Allah sedang didik kita. Allah didik kita bagi jadi manusia yang beramal dengan Al-Quran dan hadis di sepanjang bulan Ramadan ni. Allah didik kita bagi jadi manusia yang beramal dengan Al-Quran dan beramal dengan sunnah-sunnah Nabi SAW. Dalam bulan Ramadan ni juga Allah didik kita bagi jadi manusia yang reti syukur, walaupun sedikit pemberian Allah kepada kita, hang reti redha di atas apa yang Allah kurniakan kepada kamu. Dan yang keempat, Allah SWT didik kita bagi jadi manusia yang reti beramal dan buat persiapan untuk nak bertemu dengan Allah di sepanjang bulan Ramadan ni. Empat-empat ni adalah definisi taqwa di sisi Sayyidina Ali bin Abi Talib karamallahu wajhah. Tuan-tuan, ayah-ayah, pakcik-pakcik, abang-abang yang dikasihi Allah sekalian, sebab itu dalam bulan Ramadan ni kita kena jadi manusia yang cerdik di dalam beramal soleh. Nabi SAW pernah sebut di dalam satu hadisnya, Nabi kata, Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Nabi kata apa? Nabi kata orang yang paling cerdik di dunia ni, iaitu orang yang memikirkan amalan apa yang nak dibawa selepas dia meninggal dunia. Itu orang paling cerdik. Dia hidup dalam bulan Ramadan ni, dia cari amalan apa yang dia mampu buat. Dia bukan cari amalan yang sekadar mana dia ikut orang, tetapi dia tak mampu buat setelah habis Ramadan Al-Mubarak nanti. Orang yang cerdik ni, dia ambil kesempatan dan dia cari masa dan dia sempatkan diri dia untuk buat amal soleh dalam bulan Ramadan ni. Ini orang cerdik. Ustaz, orang tanya soalan, Ustaz, sebab apa Ramadan ni kita kena pandai mencari amalan untuk kita nak bina dia dalam bulan Ramadan ni? Sebab apa Ustaz? Sebab Ramadan ni bulan untuk kita nak mendidik diri kita ni,
supaya beramal setelah habis Ramadan sampai akhir hayat kita. Kita bawa amalan tersebut, kita bina di dalam kehidupan kita. Ini orang cerdik. Cari balik daripada bangun pagi, daripada malam sampai ke siang, amalan apa yang boleh kita selit dalam bulan Ramadan ni yang boleh kita buat. Bukan kita follow orang, tetapi kita pun tak istiqamah di dalam beramal kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tu manusia yang rugi. Cuba tengok Nabi sebut sebaliknya, manusia yang bukan cerdik. Macam mana Nabi kata? Manusia yang bukan cerdik ataupun manusia yang lemah. Nabi kata wal ajiz man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Nabi kata apa? Orang yang lemah, orang yang malas, orang yang menggunakan mazhab Malasi. Ni tuan-tuan. Dia main mazhab Malasi. Tuan-tuan tahu mazhab Malasi? Tak tahu. Mazhab pemalas, tuan-tuan. Mazhab Malasi ni apa dia, ustaz? Mazhab Malasi ni dia dalam keadaan kehidupan dia ni, dia banyak apa? Dia banyak berangan-angan, bahkan dia banyak ikut hawa nafsu dia. Nabi kata apa? Wal ajiz man atba'a nafsahu hawaha. Dia hidup di dunia ni dalam keadaan dia suka follow hawa nafsunya. Apa pun hawa nafsunya suka, dia ikut hawa nafsu dia. Yang ni manusia yang bimbang dia, takut dia binasa nanti ketika mana dia bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia banyak berangan-angan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa na'udzubillahi min zalik. Mudah-mudahan kita tak termasuk dalam golongan ni, dan kita jadi manusia yang menolak kemahuan hawa nafsu kita. Ustaz, orang tanya, sebab apa kita perlu mengikut perintah Allah dan kita perlu menolak segala kemahuan dan kehendak hawa nafsu kita? Jom kita baca surah An-Nazi'at ayat 40 dan ayat 41. Apa kata Allah? Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Allahu akbar. Apa kata apa? Sesiapa yang takutkan kepada Allah, dalam masa yang sama dia menolak segala kemahuan nafsunya, maka syurga jannatul ma'wa itu selayaknya untuk dirinya. Allahu akbar. Ini janji Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang yang selalu mengikut perintah Allah. Dalam masa yang sama dia tolak segala kemahuan dan kehendak hawa nafsu dia. Tuan, ayah-ayah, abang-abang, pakcik-pakcik yang dikasihi Allah sekalian, saya sedang menasihat diri saya dan tuan-tuan sekalian, pakcik-pakcik, muslimin sekalian, jom kita jadi manusia yang mengikut segala apa perintah Allah dan kita follow apa yang disukai Allah ke atas kita. Tinggallah benda-benda yang nak mengikut hawa nafsu kita ni yang akan mendorong kita menjadi manusia yang binasa nanti. Jangan. Banyak dah ayat-ayat Al-Quran cerita keadaan menyesal ni, tuan-tuan, banyak. Menyesal tak buat amal soleh, banyak ayat Quran cerita. Menyesal dalam keadaan dia hidup di dunia dulu, dia buat-buat tak tahu dengan Al-Quran ni, banyak ayat Quran cerita. Kalau nak cerita tentang ayat Al-Quran yang apabila Al-Quran beri peringatan kepada kita, Al-Quran beri satu ingat kepada kita benda yang cukup besar. Al-Quran ni, tuan-tuan, yang kita duk baca selalu, ustaz-ustaz duk main ceramah depan ni, cerita tentang apa? Cerita tentang nuzul Quran. Tuan-tuan pun dah biasa dengar, pakcik-pakcik pun dah biasa dengar, abang-abang pun dah biasa dengar. Ayat tu cerita apa? Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ayat tu dia kata apa? Ayat tu Allah turunkan Al-Quran dalam bulan Ramadan untuk apa? Hudan linnas, memberi penerangan ataupun pembuat keputusan kepada manusia. Wa bayyinat, jelas penceritaan Allah, jelas penerangan Allah di dalam Al-Quran. Cerita tentang apa? Cerita tentang kriteria orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam syurga. Allah cerita tak? Cerita jelas. Kriteria orang yang dalam keadaan ahli neraka Allah, Allah cerita jelas. Semua dah dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan Allah sebut Al-Quran itu sebagai furqan, iaitu membezakan di antara perkara-perkara hak dan perkara-perkara yang batil, diperjelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang tanya kita, ustaz,
Tajuk kita pagi ni tuan-tuan, muhasabah Ramadan. Sebab dah nak habis ni kena muhasabah banyak. Takut-takut ini Ramadan yang terakhir dan kita tak bertemu dah tahun depan dengan Ramadan yang macam sedang kita duduk-duduk ni. Sebab ajal kita ni bila-bila masa ya tuan-tuan. Bila-bila masa ni tuan-tuan, sebab tu kita kena jadi orang cerdik seperti mana hadis yang kita bacakan tadi. Cerdik dalam apa ustaz? Cerdik dalam beramal. Saya nak kongsi dengan tuan-tuan satu hadis Nabi SAW, hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Satu hari seorang lelaki pergi berjumpa dengan Nabi SAW. Atan Nabiya sallallahu alaihi wasallam ar-rujul, datang seorang lelaki bertemu dengan Rasulullah. Lalu dia bercakap kepada Rasulullah dan dia bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayyud du'ai afdal?" Wahai Rasulullah, doa apa yang paling afdal kalau kami nak minta kepada Allah Subhanahu wa taala? Nabi bila tengok dia duduk bertanya soalan macam tu, Nabi tahu, kata dia ni doa apa yang paling afdal bagi diri dia. Lalu Nabi kata apa? Sal rabbak, mintalah kepada Tuhanmu. Minta apa? Al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Nabi kata yang tu. Apa maksud al-afwa wal-afiyah? Iaitu minta keampunan Allah Subhanahu wa taala dan minta keselamatan di dunia sampailah di akhirat kelak. Yang ni yang paling afdal. Sebab apa ustaz kata minta keampunan tu paling afdal dan minta keselamatan tu paling afdal? Sebab apa Nabi cakap macam tu? Sebab Nabi tak nak kita mati kita bawa dosa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa Nabi cakap biar kita selamat di dunia, biar kita selamat di akhirat kelak? Sebab Nabi bimbang nasib kita. Nabi bimbang nasib kita yang kita hidup di dunia ni dalam keadaan yang banyak perangai, banyak karenah kita ni di dunia ni tuan-tuan. Saya bila tengok tuan-tuan main duduk dalam majlis ilmu ni, saya seronok tuan-tuan. Sebab apa? Tuan-tuan duduk dalam keadaan yang menyeronokkan saya. Ada satu masjid, saya tak mahu cerita masjid mana, 2-3 hari lepas saya baru pergi dalam masjid tu. Bila pengurusi jemput saya ataupun Tuan Imam jemput saya, dia jemput Kapten Ustaz Muhammad Naim bin Haji Ahmad untuk menyampaikan kuliah. Saya pun duduk depan ni tuan-tuan, ada seorang pakcik tu. Seorang pakcik tu dia pakai mask cantik dah. Bila dengar orang jemput saya duduk katanya Assalamualaikum saya. Dia tarik emas ni tuan-tuan, tutup mata terus. Saya kata pakcik ni betul-betul saya kata. Habis kuliah saya pergi jumpa dia. Saya kata pakcik, awak tadi tutup mata. Ustaz, saya tutup mata ya Ustaz, tapi saya duk angguk-angguk tu saya dengar apa Ustaz cakap. Okey, saya tanya pakcik dah buat apa lah ni? Dia kata saya pencen naskah. Patutlah perangai macam tu. Nakai tuan-tuan, nakai tu tak habis lagi. Saya kata pakcik dulu di core yang mana? Core apa dalam askar? Dia kata saya komando Ustaz. Lah tu lah, kenal lah dengan perangai macam tu. Saya kata. Jadi tuan-tuan yang dikasih sekalian, bila kita duduk dalam majlis ilmu ni dan Nabi suruh, Nabi bagi tahu apa? Nabi kata apa? Minta kepada Allah Subhanahu wa taala, minta selamat. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampun. Sebab apa kena minta ampun? Sebab Nabi tak nak kita bawa dosa bertemu dengan Allah di saat kematian kita. Sebab apa Ustaz cakap macam tu? Sebab itulah Nabi SAW selalu bertaubat kepada Allah. Nabi selalu taubat kepada Allah. Setiap hari Nabi bertaubat kepada Allah, sedangkan baginda Nabi SAW itu maksum dia, tak ada dosa. Tetapi taubatnya, syukurnya di atas nikmat, di atas anugerah Allah yang Allah kurniakan kepada Rasulullah itu menjadikan Nabi bertambah hebat di dalam beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Hebat dia. Tuan yang dikasihi sekalian. Dan sebab apa Nabi suruh kita selamatkan diri kita ni di dunia dan di akhirat kelak? Nabi tak nak kita ni binasa di dunia, binasa akhirat. Nabi tak mahu. Dan Nabi tak mahu kita selamat di dunia tetapi tak selamat di alam barzakh, tetapi tak selamat di yaumul mahsyar. Nabi tak mahu macam tu. Kalau tuan-tuan baca dalam ayat Al-Quran dalam surah An-Nisa, Nabi pernah menangis kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mana Abdullah bin Mas'ud baca Al-Quran. Nabi dengar ni apa yang dibaca oleh Abdullah bin Mas'ud. Dia kata apa? Hasbuk. Ketika mana sampai satu ayat Al-Quran ni. Ayat apa ustaz? Satu ayat Al-Quran dalam surah An-Nisa.
Saya tak ingat ayat berapa. Boleh jadi ayat 41 ataupun 66 tak silap saya. Tapi juzuk yang kelima tuan. Apa ayat tu? Ayat tu berbunyi fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Lalu dikata oleh Rasulullah, hasbuk, berhenti wahai Abdullah bin Mas'ud. Apa maksud ayat tu? Nabi kata, bagaimanalah keadaan umatku ketika mana dibicarakan di hadapan Allah, ketika itu aku menjadi saksi kepada mereka. Ini kebimbangan Nabi SAW. Nabi tak nak kita jadi huru-hara di sana tuan-tuan, sedangkan kita bahagia di sini. Nabi tak nak kita jadi orang hebat di dunia, tetapi kita jadi manusia yang paling kusut masai di alam barzah nanti. Nabi tak nak kita jadi manusia yang kaya raya di dunia, tetapi bila mai masuk di alam akhirat, mai masuk di alam baqa, kita manusia yang tidak ada apa benda pun di sana. Ini manusia yang tak pandai mencari peluang dan ruang ketika mana dia hidup di dunia. Tuan-tuan, ayah-ayah, abang-abang yang dikasihi Allah sekalian, ada beberapa amalan yang boleh saya cadangkan kepada tuan-tuan sekalian. Cadang je lah. Nak buat, buat. Tak mau buat pun tak apa. Supaya apa Ustaz? Supaya sepanjang amalan kita buat ni, Allah ampunkan dosa kita dan Allah selamatkan kita. Biar Allah ampun dosa kita dan Allah angkat darjat kita di sisi Allah SWT. Yang ni amalan baik tuan-tuan. Amalan ni bertepatan dengan hadis Nabi SAW. Bukan sembang biasa-biasa. Antaranya banyak tuan-tuan, tapi kita sebut sikit ya, setakat mana yang mampu ya. Kuliah subuh hari ni habis awal tuan-tuan. Tuan-tuan jangan risau. Askar kalau ada ceramah, dia pancur dengan masa tuan-tuan. Jangan risau. Kadang-kadang orang risau, ustaz ni cakap ni pukul berapa lah nak habis ni. Ayah-ayah sekalian, tuan-tuan, abang-abang yang dikasihi Allah sekalian, amalan yang pertama yang menjadi keutamaan kepada kita sekalian, jangan tinggal yang ni tuan-tuan. Apa dia? Al-Quran jangan ditinggalkan dalam kehidupan kita. Yang ni dengar selalu dah Ustaz. Memang dengar selalu, tetapi berapa ramai yang mengambil faedah daripada Al-Quran tersebut. Ada seorang syekh daripada Mesir, masih hidup lagi. Namanya Al-Syekh Dr. Ahmad Isa Al-Maqsarawi tuan-tuan. Dia ni pakar Al-Quran di dalam ilmu dia tuan-tuan, hebat dia. Dia pernah jadi hakim antarabangsa tilawah Al-Quran di Malaysia dan pernah menjadi hakim di merata tempat tuan-tuan. Di mana tempat ada musabaqah Al-Quran, dia jadi hakim. Dia memang pakar Al-Quran. Orang tanya kepada dia, Ustaz, ya Syekh, Al-Quran tu memanglah satu tempat, satu asbab boleh menjadikan kita bahagia ni. Dan dia, orang tanya, berapa banyak Al-Quran, berapa banyak ayat yang perlu kita baca sehari untuk nak boleh membahagiakan kita ni. Jawab Syekh ni, sebanyak mana yang kita nak bahagia di dunia, sebanyak mana yang kita nak kekayaan di dunia, bacalah Al-Quran sebanyak mana yang kamu inginkan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat kelak. Lagi banyak kita baca, lagi banyaklah kita mendapat kebahagiaan. Lagi banyak kita baca, lagi banyaklah kita dapat ketenangan. Lagi banyak kita baca, lagi banyak kita mendapat keberkatan daripada Allah. Selagi banyak kita baca, lagi banyaklah Allah ampun dosa kita. Ustaz, ada tak dalil daripada Al-Quran dan hadis yang menjadi defend kepada apa yang Ustaz cakap ni? Ada. Di dalam surah Al-Hijr juzuk yang ke-14, Allah sebut di permulaan awal surah, page yang pertama dalam surah Al-Hijr. Tuan-tuan boleh semak, saya tak ingat ayat berapa. Allah sebut, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang memelihara orang yang bersama dengan Al-Quran tersebut. Bukan hanya sekadar Al-Quran itu dalam peliharaan Allah, bahkan ulama mufassir, ahli-ahli tafsir menyatakan Allah pelihara orang yang bersama dengan Al-Quran tersebut. Ini janji Allah. Janji Allah ni selalu dikhianati ataupun macam mana?
Allah tidak mengkhianati janjinya, seperti mana yang selalu kita ukilkan, seperti mana yang kita sebut selalu, innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah kalau dia berjanji, dia tidak memungkiri janjinya. Betul tuan-tuan? Kalau tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan baca dalam surah Az-Zumar. Allah cerita dan pengakuan manusia setelah dia hidup dengan berpegang dengan janji Allah. Ketika mana dia dibangkitkan di hadapan Allah, dia kata Allah ni benar. Dan dalam surah Az-Zumar juga, ayat yang 4 yang terakhir, cerita orang yang kena masuk ke alam neraka dan dia mempelakui Allah itu benar. Baca sikit kot, bagi power sikit, bagi kejap sikit kunci ni tuan-tuan. Allah kata apa di dalam surah Az-Zumar? Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatsluna 'alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza. Cuba tuan-tuan tengok, Nabi Allah tanya ni, malaikat tanya kepada ahli neraka ni. Tak masuk neraka lagi, pintu dah buka dah tuan-tuan. Pintu dah buka dah. Bila pintu buka ni tuan-tuan, malaikat tanya, ada tak Rasulullah ataupun seorang lelaki ataupun Rasul memberi peringatan kepada kamu tentang hari ini yang akan menjadi satu peringatan kepada kamu? Ada tak sebelum ni ada Rasulullah ataupun seorang lelaki beri peringatan kepada kamu tentang hari ini yang nak berlaku kepada kamu ni? Dia kata apa? Qalu bala, ada, walakin haqqat kalimatul azabi 'alal kafirin. Kamilah yang memilih jalan nak masuk ke dalam neraka ni. Cuba tengok pula apa kata orang yang beriman ketika mana dia dah dapat apa yang dia nak di dunia dan di akhirat kelak, dan dia bahagia setelah masuk ke dalam syurga Allah. Apa dia kata apa? Wa qalu alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dahu wa awrasana al-ardha natabawwa'u minal jannati haitsu nasha' fa ni'ma ajrul 'amilin. Ini kata-kata orang yang dah masuk syurga. Dia kata apa ke Allah? Wa qalu alhamdulillah, mereka berkata segala puji bagi Allah. Sadaqana wa'dah, membenarkan apa janjinya sebelum ni, masya-Allah. Wa awrasana al-ardh, dan dia mengizinkan kami untuk memilih pintu syurga mana yang kami nak masuk. Fa ni'ma ajrul amilin, inilah nikmat amalan yang kami beramal di dunia dulu, ini ganjaran dia. Tuan-tuan, kita masuk syurga dengan rahmat Allah. Rahmat Allah itu datang dengan amalan yang kita kerjakan dengan penuh keikhlasan kepada Allah. Bila buat beramal kepada Allah SWT, rahmat Allah turun. Bila rahmat Allah turun, kita hidup dalam keadaan disayangi Allah SWT. Sebab itu tuan-tuan, Al-Quran itu kalau kita bacanya, kita akan mendapat rahmat. Kalau tak baca pun, dengar saja. Tak baca, tetapi dengar, tetapi tengok, tetapi suka dengan Al-Quran, kita akan mendapat rahmat di sisi Allah SWT. Sebab itu tuan-tuan, kebersamaan kita dengan Al-Quran itu jangan dipisahkan. Nabi SAW pernah menangis kepada Allah yang dirakam dalam surah Al-Furqan pada ayat yang ke-30. Nabi menangis kepada Allah sebab apa? Sebab orang tak suka dengan Al-Quran. Apa ayat tu? Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Berkata Rasul kepada Allah, wahai Tuhanku, sesungguhnya kaum aku telah menjadikan Al-Quran itu untuk ditinggalkannya. Siapa nak buat bagi Nabi menangis, silalah tinggalkan Al-Quran tersebut. Tak payah baca, tak payah buat apa, bahkan hentam lagi Al-Quran tu. Tuan-tuan, ayah-ayah, abang-abang yang dikasihi sekalian, perkara yang kedua saya nak tinggalkan kepada tuan-tuan sekalian, supaya kita memperkasakan amalan-amalan yang saya sebutkan ni. Amalan yang kedua, tuan-tuan jangan tinggal bersedekah. Jangan tinggal. Tuan-tuan miskin macam mana pun, tuan-tuan kaya macam mana pun, jangan tinggal sedekah. Orang yang dermawan, apabila orang yang hartawan, apabila dia menderma, itu orang baik. Dan orang yang paling baik ialah orang yang fakir, yang hatinya dermawan.
Itu yang paling terbaik. Orang tua yang suka bertaubat kepada Allah, itu orang baik. Tetapi orang yang paling baik sekali iaitu orang muda yang senantiasa memohon taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu orang yang paling baik. Boleh tuan-tuan senyap semua, masya-Allah. Senyap sepi, masya-Allah. Mudah-mudahan kita semua dalam Masjid Al-Irsyad ini di dalam peliharaan Allah, iman kita dan takwa kita. Perkara yang seterusnya yang kita sebut sedekah tadi. Sedekah ni tuan-tuan, dalam keadaan apa pun sekali, setiap hari mesti sedekah. Setiap hari kena sedekah. Ustaz, segan lah ustaz sedekah, ambil duit masuk tabung ni takut orang tengok, takut datang riak ustaz. Tu yang kami tak sedekah tu. Kami sedekah pun kami masuk last kali masjid, tak ada orang dah ustaz, kami baru bubuh duit dalam tabung. Oh, sampai macam tu, allergic dia. Kita bagi cadangan, ambil nombor akaun Masjid Al-Irsyad, kemudian transfer setiap pagi. Yang tu okey Ustaz. Yang tu tak ada alasan Ustaz. Yang tu cantik. Duduk sambil-sambil je, sambil-sambil nak keluar masjid, sambil-sambil buka online banking, transfer RM10. Tapi kena ingat, jadikan dia favorite untuk kita transfer tuan-tuan. Senang sehari RM10. Sebab itu ada kalam hukama, kalam ulama mengatakan, belilah urusan duniamu di awal pagi supaya Allah mempermudahkan urusanmu di malam hari dengan bersedekah. Macam tu. Belilah urusan duniamu di awal pagi dengan bersedekah, niscaya Allah akan mempermudahkan urusanmu sehingga ke malam hari. Itu baru betul. Tuan-tuan, sebab tu kena sedekah di awal pagi. Pagi-pagi kena sedekah lah. Orang yang sedekah, dia takkan miskin selama-lamanya. Orang yang baca Quran tadi pun, dia takkan miskin selama-lamanya. Kena ingat tu, tuan-tuan dan ayah-ayah, abang-abang yang dikasihi sekalian. Perkara yang ketiga iaitu apa dia? Senantiasa berwuduk walaupun sukar sekalipun. Sebab apa Ustaz? Sebab orang yang senantiasa ada wuduk, selagi itulah Allah akan ampunkan dosa dia. Dan Allah akan angkat darjatnya. Simpelnya Ustaz sebut ni amalan-amalan ni simple Ustaz. Memang simple. Tetapi sukar dan payah untuk kita nak buat benda ni. Simple di sisi kita, tetapi berat pandangan Allah untuk kita. Berat tuan-tuan. Orang yang senantiasa ada wuduk, dia di dalam rahmat Allah, di dalam penjagaan Allah SWT. Yang tu kena ingat betul-betul. Perkara yang keempat yang saya nak tinggalkan, iaitu jangan ditinggalkan solat malam. Jangan tinggal. Siapa sayang Rasulullah, siapa nak bertemu dengan Rasulullah, senantiasalah bangun solat malam, walaupun 2 rakaat bagi yang bermazhab Malazi. Boleh kan? 2 rakaat cukup lah. Ustaz, semayang apa Ustaz nak semayang apa Ustaz? Cuba Ustaz bagi cadangan semayang apa. Kita bagi tahu kat dia semayang tasbih. Oh Ustaz, jangan sebut tasbih Ustaz. Tasbih ni kalau boleh Ustaz jangan sebut langsung Ustaz. Susah Ustaz. Sebab apa susah? Sebab 4 rakaat Ustaz. Susah. Saya sepanjang bulan Ramadan ni, bila orang jemput saya jadi imam Qiyamul Lail, orang akan request, Ustaz semayang sunat tasbih Ustaz boleh buat? Saya kata saya duk tunggu solat sunat tasbih 10 masjid panggil kita, satu masjid je dia request, Ustaz solat sunat tasbih Ustaz boleh buat? Saya kata saya duk tunggu yang ni. Masjid lain tak ada Ustaz, tasbih jangan, kalau boleh tak ada. Apa dia nak buat semayang apa? Kita buat semayang tahajud 4 rakaat, kemudian sunat taubat, lepas tu hajat. Habis lah, yang tu cukup. Tasbih no Ustaz. Dia kata Allahu Akbar. Baru ni saya pergi jadi imam di surau Jumaat, surah An-Naim, section 6 Wangsa Maju. Dia kata Ustaz solat sunat tasbih, kita pun bagi tahu solat sunat tasbih ni makan masanya 45 minit, 4 rakaat. Tasbihnya 300 kali. Okey Ustaz, kalau macam tu tak jadilah pukul 4 Ustaz, 3.45 boleh Ustaz? Boleh. 3.45 kita start solat sunat tahajud, kemudian kita start dengan solat sunat tasbih, dan kita akhirkan dengan solat sunat taubat. Okey Ustaz, cun. Tapi saya kata kena buat pengumuman dulu. Malam ni kena buat pengumuman dulu, besok kita nak buat solat ni.
Dia pun malam tu dia buat pengumuman, dia hantar mesej saya, Ustaz, done, dah buat pengumuman. Okey, kita buat solat sunat tasbih. Bila habis buat solat sunat tasbih esok hari tu, dia kata, Ustaz, piau Ustaz tasbih ni Ustaz. Solat sunat tasbih ni kena buat kerak ke Ustaz? Nabi kata kalau rajin setiap hari sekali, kalau rajin. Kalau kurang rajin, seminggu sekali. Kalau kurang rajin lagi, sebulan sekali. Kalau kurang rajin lagi, setahun sekali. Kalau bermazhab Malasi, seumur hidup sekali. Tu. Yang tu Ustaz, yang tu okey, yang last tu okey Ustaz. Kami berpegang dengan mazhab itu Ustaz. Jadi tuan-tuan bermazhab sedemikianlah kalau seumur hidup sekali. Yang tu power tuan-tuan, solat tasbih. Bila kita semayang tuan-tuan, ada makcik-makcik perempuan datin-datin ni mesej kita, Ustaz, terima kasih Ustaz, saya tak pernah semayang sunat tasbih, saya first time semayang sunat tasbih ni Ustaz. Saya rasa lain macam Ustaz, hati saya ni terkesan dengan sunat tasbih ni. Sebab apa ya tuan-tuan? Sebab di dalamnya kita bertasbih, bertahmid dan bertakbir kepada Allah. Boleh jadi sebelum ni di dalam kehidupan kita luar daripada solat tersebut, kita tak pernah tasbih, tak pernah tahmid dan tak pernah takbir sebanyak 300 kali di dalam kehidupan kita sehari. Oh, okey Ustaz. Jadi kami boleh buat sendiri Ustaz? Boleh Dah tahu dah kita dah perturunkan kaifiat dan cara nak menunaikan solat sunat tasbih tu. Okey Ustaz, kami buat sendiri lepas ni. Cantik Cukuplah tuan-tuan yang tu. Tuan-tuan, ayah-ayah, abang-abang yang dikasihi sekalian. Kemudian amalan yang seterusnya, jangan ditinggalkan. Majlis ilmu jangan tinggal. Jangan tinggal tuan-tuan. Tuan-tuan nampak macam biasa majlis ilmu ni tuan-tuan, tetapi di sisi Allah hebat tuan-tuan. Allah, makhluk-makhluknya yang berada di laut, makhluk-makhluknya yang berada di langit, semuanya memuji Allah dan memohon keampunan kepada orang-orang yang berada dalam majlis ilmu. Selagi mana kita duduk dalam majlis ilmu, selagi itulah Allah ampun dosa kita dan Allah SWT angkat darjat kita. Selagi mana kita duduk. Alhamdulillah, nampak ni macam istiqamah ni duduk ni. Cantik Ustaz, bila nak habis Ustaz? 5 minit lagi habis Ustaz, 5 minit lagi habis, insyaAllah. Perkara yang seterusnya jangan ditinggalkan dalam kehidupan kita, iaitu berulang alik pergi ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan tinggal yang ni tuan. Jangan tinggal. Susah macam mana pun tuan-tuan, tuan-tuan mainlah ke masjid. Tuan-tuan jangan jadi manusia yang malas datang ke masjid, tiba-tiba tuan-tuan mati, tuan-tuan pergi duduk depan sekali. Jangan buat macam tu. Tuan-tuan mati, tuan-tuan pergi duduk depan Tok Imam sekali. Sebelum ni waktu hidup di dunia, waktu bernyawa, tuan-tuan nak duduk belakang Tok Imam pun tuan-tuan balok lihat. Dan saya doakan yang hadir pada pagi ini, inilah manusia yang istiqamah hadir solat berjemaah sampai ke akhir hayat. Mudah-mudahan Allah tetapkan kita sedemikian. Dan saya cakap ni mudah-mudahan yang mendengar secara online, daripada online majlis ilmu yang sedang dirakamkan ini tuan-tuan, mudah-mudahan yang mendengar ni, jom kita jadi manusia yang rajin datang ke masjid. Boleh InsyaAllah. Tuan-tuan, ayah-ayah, abang-abang yang dikasihi sekalian, perkara yang takhir yang saya nak sebut sangat-sangat, iaitu jadilah manusia yang selalu berselawat kepada baginda Nabi SAW. Hargailah apa yang Nabi buat selama ni kepada kita sekalian. Hargai tuan-tuan. Nabi bawa Islam, Nabi bawa risalah agamanya sampai kepada kita, yang sampai kita boleh kenal agama Allah ni, yang sampai kita boleh semayang, yang sampai kita boleh reti baca Quran, yang sampai boleh reti semayang, yang sampai kita kenal benda haram dan benda halal ni, kesan daripada Rasulullah bawa mai risalah tu kepada kita. Kita bisa dengar cerita hadis Nabi SAW. Nabi naik atas mimbar, langkah yang pertama Nabi sebut amin, langkah yang kedua Nabi sebut amin, langkah yang ketiga Nabi sebut amin. Habis khutbah, Nabi turun daripada mimbar, disapa oleh para sahabat Nabi. Ya Rasulullah, pasal apa tadi duk sebut amin, amin, amin 3 kali ni? Pasal apa?
Lalu Nabi sebut amin yang pertama itu didoai oleh Jibril alaihissalam. Nabi kata, celakalah manusia yang dalam kehidupannya di dunia ni, sekira mana sepanjang dia hidup di dunia ni, dia buat apa? Selagi mana nama Nabi duk sebut, dia tak pernah sebut sallallahu alaihi wasallam, maka dia jadi manusia yang celaka. Wa na'udzubillahi min zalik. Celaka ke ustaz disebut dalam hadis tersebut? Yes, celaka. Memang lafaz pun lafaz yang macam tu tuan-tuan. Bukan saya punya bahasa, walaupun saya orang Penang, memang bahasa kasar lagi tuan-tuan, tetapi yang memang bahasa dalam hadis tu macam tu. Lain ustaz, Nabi sebut apa lagi? Nabi kata apa? Celakalah manusia yang di dalam bulan Ramadan ni sedikit pun tak boleh menjadikan keampunan ke atas diri dia di sepanjang bulan Ramadan ni. Bulan Ramadan ni makin tambah, makin upgrade dosanya di sisi Allah. Upgrade dosa, bukan upgrade pahala. Wa na'udzubillahi min zalik. Dan celaka yang ketiga, iaitu dia ada mak ayah dia, tetapi tak boleh menjadi asbab mendapat syurga oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke atas diri dia. Dia ada mak ayah, dia biar mak ayah dia dalam keadaan menderita. Ramadan ni dia tak pernah pergi jenguk mak dia. Ramadan ni dia tak pernah telefon mak dia. Ramadan ni dia tak pernah tanya khabar mak dia. Sedangkan dia ada mak ayah dalam bulan Ramadan ni. Sedangkan juga Nabi pernah bagi tahu dalam satu hadis Nabi. Nabi kata apa? Wa man birra walidayhi fi Ramadan. Sesiapa yang berbuat baik kepada ibu dan ayahnya dalam bulan Ramadan, yanalu nadarallahu ta'ala birrahmah wa ana kafilun bil jannah. Nabi kata apa? Sesiapa dalam bulan Ramadan ni dia buat baik kepada ibu dan ayah dia, Allah akan pandang dia dengan pandangan penuh rahmat. Dan Nabi kata, wa ana kafilun bil jannah, aku akan wajibkan syafaat kepada dia dengan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Isteri dia boleh tengok setiap malam, pagi petang siang malam. Mak dia tak tengok dah. Kalau mak ayah dia dah tak ada, kekayaan dia, kesenangan dia yang hidup di dunia ni, dia boleh senang, dia boleh seronok hidup bahagia, dia tak memikirkan keadaan mak dan ayahnya di alam barzah, sama ada boleh membahagiakan di sana. Kita tak tahu nasib mak ayah kita di sana tuan-tuan. Kita tak tahu. Sedangkan mereka menantikan apa doa daripada anak dia. Kita tak tahu. Kita seronok bahagia kita di dunia ya. Sedangkan kekayaan kita di dunia inilah asbab daripada doa mak dan ayah kita. Rupa-rupanya kesenangan kita itu melupakan mak dan ayah kita. Wa na'udzubillahi min zalik. Tuan-tuan dan ayah-ayah, abang-abang yang dikasihi sekalian, saya rasa itu saja pagi ini yang kita nak bicarakan. Mudah-mudahan ambillah apa yang baik itu datang daripada Allah, dan yang lemah dan yang kurang itu saya minta ampun, minta maaf banyak-banyak. Saya hanya menyampaikan apa yang disuruh oleh Allah dan apa yang disarankan oleh baginda Nabi SAW, supaya kita bermuhasabah di akhir Ramadan ini. Masih ada ruang dan peluang untuk kita sujud kepada Allah. Masih ada ruang dan peluang untuk kita angkat tangan berdoa kepada Allah, memohon ampun di atas kesalahan kita yang lalu. Selagi mana nyawa di kandung badan, selagi itulah tempoh taubat kita masih valid di dalam kehidupan kita. Jangan sampai nyawa kita berada di kerangkung baru reti nak bertaubat. Sewaktu itu taubat kita sudah tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan penyesalan demi penyesalan akan timbul di dalam kehidupan kita sampailah di akhirat kelak, disebabkan dengan dosa yang banyak yang mengikuti di dalam perjalanan kehidupan kita. Wallahu ta'ala alam. Jom kita baca doa, kemudian kita minta ampun kepada Allah, dan kita tutup majlis kita dengan tasbih kifarah dan suratul As. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, kepadamu kami mengabdikan diri kami sebagai hamba kepadamu wahai Allah, dan kepadamu kami memohon pertolongan dan bantuan daripadamu ya Rahman.
يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah segala dosa dan kesalahan ibu dan ayah kami, wahai Allah. Kasihanilah mereka dan sayangilah mereka seperti mana kasih dan sayangnya mereka kepada kami semasa kecil. Ibu dan ayah kami yang telah meninggal dunia, jadikanlah kubur ibu dan ayah kami satu taman daripada taman-taman syurga-Mu, wahai Allah. Jangan sesekali kau jadikan kubur ibu dan ayah kami satu lubang daripada lubang-lubang api neraka-Mu, ya Rahman. Ya Allah, ya Tuhan kami, ibu dan ayah kami yang masih hidup, berikanlah kesihatan, keafiatan, keberkatan dan kemuliaan hidup kepada mereka berdua di dunia hingga ke akhirat kelak, wahai Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, panjangkan umur kami di dalamnya ada ketaatan dan keberkatan daripada-Mu, wahai Allah. Permudahkanlah urusan dunia dan akhirat kami, wahai Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, rezekikan kami untuk bertaubat sebelum tibanya ajal kepada kami, wahai Allah. Rezekikan kami untuk mengucap kalimah-Mu, la ilaha illallah, sebelum nyawa kami berpisah daripada jasad kami ini, wahai Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang soleh dan salihah. Jadikan isteri kami, wahai Allah, isteri yang salihah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kukuhkanlah ukhuwah sesama kami, jauhkanlah berpecah belah sesama kami, wahai Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, hilangkanlah wabak COVID-19 ini daripada negara kami yang tercinta ini, wahai Allah. Mudah-mudahan negara kami beransur pulih seperti mana sedia kala, wahai Allah. Wahai Allah, ya Tuhan kami, jangan Engkau halangi kami lagi untuk hadir ke rumah-rumah-Mu, wahai Allah. Rumah-Mu inilah menjadi tempat rindunya kami di tahun yang lalu, wahai Allah. Tahun ini Engkau izinkan kami untuk hadir ke rumah-Mu, untuk sujud di rumah-Mu, wahai Allah. Muliakanlah kami, wahai Allah. Muliakanlah kami, wahai Allah. Hilangkanlah duka cita kami terhadap rumah-rumah-Mu, wahai Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah anak-anak kami, selamatkanlah ahli keluarga kami, wahai Allah, daripada segala mara bahaya siang dan malam, wahai Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkan kami pada setiap waktu dan ketika, tidak kira di mana jua kami berada, jua kami pohonkan kepada-Mu, wahai Allah. Selamatkanlah negara kami yang tercinta ini, wahai Allah, dari segala ancaman dan mara bahaya, dari segala kekacauan dan huru-hara, agar kami dapat hidup dalam aman dan sejahtera. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan Kau jadikan kehidupan kami dan kematian kami dalam keadaan sengsara di sisi-Mu, wahai Allah. Bahkan Engkau hilangkanlah segala dosa dan kesalahan kami, wahai Allah, sebelum nyawa kami diangkat oleh-Mu, wahai Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tutup majlis kita dengan tasbih kifarah dan suratul As. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.